Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Ustaz Tarmizi. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, Fakrullah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi dalam pelajaran sirah. Semalam kita bersama-sama dalam pelajaran tajwid. InsyaAllah hari ini kita sekali lagi bersama-sama dalam pelajaran sirah untuk minggu yang kedua. Okey, kita dah minggu yang kedua. InsyaAllah pada minggu ni untuk pelajaran sirah ni, bagi siapa-siapa yang ada buku teks, ada buku latihan, keluarkan. Kalau ada. Kalau tak ada, sediakan kertas ataupun sediakan buku kosong untuk salin apa yang penting, untuk kita ingatlah, mudah ingat. Okey, insya-Allah hari ini kita akan mulakan pengajian dalam bab 1 dalam Azan nak pergi ambil buku darjah 5 je. Okey. Okey, bab 1 dalam pelajaran darjah 5. Okey, pelajaran darjah 5. Dah besar dah, darjah 5 dah. 11 tahun dan ada yang 12 tahun kan. Ustaz tahu ada yang 12 tahun ni. Okey, tapi tak apalah. Biarlah umur tu hanya umur sahaja. Yang penting kita belajar dengan baik. Belajar selagi umur kita ada, selagi itulah kita sentiasa belajar, tambah. InsyaAllah Allah kefahaman tu Allah yang bagi. Kita jalankan tanggungjawab untuk diri kita. Tu tanggungjawab kita. Dengan belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh walau apa pun cara, kita belajar juga. Ada kelas di sekolah ke, sekolah tutup ke, sekolah cuti ke, kita tetap belajar untuk siapa? Tu tanggungjawab kita, untuk kita sendiri. Okey, tanpa melengahkan masa, Ustaz teruskan pelajaran sirah kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan sentuh ataupun kita akan kalau dah tahu kita akan ingat balik. Kalau dah tahu lagi kita akan tahu. Ini adalah pelajaran pertama untuk tahun 5. Apa itu? Kita akan tahu satu istilah, yang mana istilah ni kita biasa dengar ataupun ada yang tak pernah dengar, iaitu istilah jihad. Istilah jihad dalam Islam. Okey, Ustaz akan share skrin, boleh tengok skrin. Kalau ada buku teks boleh buka buku teks Ustaz 1, Ustaz 2, Ustaz 3 tu. Alright, siap. Okey, sirah darjah 5. Tarikh hari ini 27 Januari 2021. Okey, slide seterusnya. Okey, pelajaran pertama. Macam yang Ustaz cakap tadi, kita akan belajar, kita akan mengkaji, mengetahui bab jihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Sebelum ni Ustaz ada cakap perjuangan Nabi ni. Nabi pada awalnya dilantik. Masa minggu lepas kita telah belajar ataupun kita telah ulang kaji, Nabi telah dilantik menjadi seorang rasul. Peristiwa Nabi dilantik menjadi seorang rasul adalah peristiwa besar yang kita perlu ingat. Apa peristiwa yang kita perlu ingat? Nabi tak senang dengan kaum dia, kaum Quraisy. Sebab apa? Kaum zaman masa tu, zaman jahiliah tu, dia tawah mengelilingi Kaabah dengan tak elok, tak senonoh. Okey, Nabi tak tenang. Okey, Nabi mengasingkan diri daripada
kaum dia. Pergi ke suatu tempat yang mana tak ada orang, Nabi boleh. Masa tu Nabi rasa dunia ni ataupun bumi ni ada pencipta. Nabi dah rasa adanya satu agama yang dapat menyelamatkan semua kaum di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Okey, Nabi pun beruzlah mengasingkan diri berada di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Okey, kita dah tahu pada minggu lepas. Okey, Nabi mengasingkan diri pada umur 40 tahun. Mengasingkan diri pada umur 40 tahun berada di Gua Hira tu. Okey, apa yang jadi kepada Nabi? Allah hantar malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi. Masa tu Nabi kali pertama berjumpa dengan Jibril. Nabi berjumpa dengan Jibril, Nabi takut sangat. Okey, kita dah tahu kisah tu. Jibril menyampaikan wahyu yang pertama iaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Kita dah tahu. Okey, jadi Nabi tak boleh baca pun. Nabi dah cakap aku tak boleh baca. Sampai 3 kali aku tak boleh baca. Jibril tetap ajar dia. Dan Nabi dalam keadaan takut balik bertemu dengan Khadijah. Dan menyuruh Khadijah isteri dia tu menyelimutkan dia. Dan ada riwayat mengatakan dia terketar-ketar takut Nabi. Takut berjumpa dengan Jibril. Okey, boleh tutup mic dulu. Takut mengganggu orang lain. Okey, Nabi dalam keadaan takut. Nabi takut sangat dan Nabi minta Khadijah untuk menyelimutkan dia. Okey. Dan selepas daripada Nabi bangun, Nabi dah tenang, Nabi menyatakan kepada Khadijah, dia nyatakan apa? Dia cerita balik kisah yang berlaku pada semalam. Apa kisah yang berlaku? Dia cakap Jibril datang, jumpa dia, lepas tu ajarkan dia perkataan, apa dia tak tahu, Nabi pun tak tahu apa masa tu. Cuma Jibril cakap bacalah. Lepas tu Nabi pun cerita kepada Khadijah. Khadijah pun risau dengan perwatakan Nabi ni. Khadijah bawa Nabi berjumpa dengan sepupu dia, Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal ni seorang Nasrani. Nasrani yang mengkaji tentang kewujudan Nabi ataupun perlantikan Nabi. Dia kaji benda tu. Jadi dia memang ada ilmu berkenaan dengan kemunculan Nabi akhir zaman ni. Jadi dia menyatakan ataupun dia menyifatkan Nabi ni adalah seorang yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi akhir zaman, Nabi kepada kaum kita ataupun kaum muka bumi pada ni kali ni. Maknanya yang terakhir, Nabi yang terakhir. Okey, kita tahu pelantikan Nabi. Seterusnya kita juga dah belajar. Ustaz yakin korang dah belajar tentang perjalanan dakwah Nabi. Okey, perjalanan dakwah Nabi ni tak mudah. Okey, tak mudah. Memang susah perjalanan dakwah Nabi. Yang pada minggu lepas Ustaz dah sebut perjalanan dakwah Nabi ni secara rahsia dulu mula-mula. Sebab takut apabila dah bermegah-megah ataupun dah keluar beramai-ramai untuk menyatakan jihad, takut golongan yang sedikit ni akan hancur begitu saja. Maknanya Islam tak boleh berkembang. Seterusnya hari ni Ustaz cerita sikit je berkenaan dengan tadi, ulang kaji sedikit. Seterusnya hari ni kita nak belajar ataupun kita nak mengetahui lagi berkenaan dengan jihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jihad ni kalau maksud sebenar dia luas. Lepas ni kita akan belajar. Okey, di akhir pembelajaran murid dapat. Okey, di akhir pembelajaran korang semua ataupun kita semua akan dapat menyatakan pengertian jihad dalam Islam. Kita akan tahu apa pengertian jihad dalam Islam. Ni penting pengertian jihad dalam Islam. Bukan sahaja untuk kita ingat ataupun untuk kita jawab dalam peperiksaan, tetapi jihad ni kita boleh nyatakan dengan kefahaman kita. Kita tahu, kita faham, kita tahu jihad macam ni. Jadi kita tak gelojoh ataupun kita tak
membuta-tuli dalam menyifatkan perkataan jihad. Okey. Seterusnya menyebut jenis-jenis jihad dalam Islam. Jihad ni ada jenis. Selepas ni kita akan belajar. Ada 5 ke, ada 4 ke, kita akan tahu seterusnya. Jihad, jenis-jenis jihad. Seterusnya menerangkan hikmah-hikmah jihad dalam Islam. Apa hikmah jihad yang berlaku? Hikmah ni kebaikan. Kebaikan yang berlaku dalam jihad-jihad Nabi SAW bersama sahabat-sahabat Nabi. Okey, seterusnya. Okey, ni unit 1. Siapa ada buku teks boleh tengok. Unit 1 konsep jihad. Okey, konsep jihad. Baca dan fahami. Okey, ni kita tahu pengertian jihad ni. Okey, boleh baca. Ustaz akan baca. Boleh dengar dan faham elok-elok. Jihad ialah mencurahkan. Jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga. Mencurahkan daya dan tenaga, kekuatan demi meninggikan. Kita mencurahkan daya dan tenaga, kekuatan demi meninggikan kalimah Allah. Apa? Mencurahkan daya. Ni, daya kita, tenaga kita, kekuatan kita demi apa? Untuk meninggikan kalimah Allah. Allah Tuhan kita. Kita nak tinggikan agama kita, kita nak tinggikan kalimah Allah. Yang kita agung-agungkan kalimah Allah, kita nak tinggikan, kita nak jaga keharmonian ataupun nak jaga keagungan dia. Okey. Dan menegakkan Islam. Ni penting. Dan menegakkan Islam. Okey. Menegakkan Islam. Islam kita harus ditegakkan dengan diri kita, dengan kekuatan kita, dengan daya kita. Islam kita tak boleh jatuh. Islam mesti ditegakkan. Sebab itulah ada perkataan jihad. Jihad ni tak semestinya peperangan, tetapi jihad pengorbanan. Jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga, kekuatan demi meninggikan kalimah Allah. Kita nak tinggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dan menegakkan Islam. Kita nak tegakkan Islam. Pengorbanan kita, apa pengorbanan kita untuk tegakkan Islam? Itu adalah jihad. Apa yang kita curahkan daya, apa yang kita curahkan tenaga, kekuatan demi meninggikan kalimah Allah. Apa yang kita buat untuk menegakkan Islam, itu adalah jihad. Nabi buat benda ni lah. Bukan semestinya peperangan. Ada Nabi buat. Okey, kita akan belajar lepas ni. Okey, seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, firman Allah ni dalil dalam Al-Quran. Firman Allah ni, Allah sebut dalam Al-Quran, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Okey, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Okey, sekali lagi. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Okey, ni dalil Al-Quran. Okey, boleh tengok dalam Al-Quran. Ada dalil ni dalam Al-Quran. Okey, kita tengok maksud dia. Maksud dia, dan berjihadlah kamu. Ni wajahidu pada jalan Allah fillah haqqa jihadih, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Okey, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Okey, Allah maksud menyuruh kita untuk berjihad pada jalan Allah. Bukan jalan syaitan ataupun jalan orang lain, tapi jalan Allah. Menuntut ilmu. Lepas ni kita sebut menuntut ilmu adalah suatu jihad di jalan Allah. Tetapi dia sebut di sini, Allah sebut di sini dengan jihad yang sebenar-benarnya. Maknanya bersungguh. Tadi kita tahu dah maksud jihad ni, daya tenaga kita korbankan untuk meninggikan agama Allah ataupun untuk menegakkan Islam. Okey, dialah yang memilih kamu
untuk mengerjakan suruhan agamanya. Allah pilih kita untuk mengerjakan suruhan agama kita ni. Agama Islam kita ni Allah pilih kita untuk mengerjakan suruhan agamanya, agama Allah. Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung. Dia tak jadikan kita menanggung sesuatu keberatan. Menanggung sesuatu masalah ataupun apa-apa yang berat untuk kita dan susah payah. Allah tak jadikan kita ni untuk menanggung susah payah dalam perkara agama. Okey, tu maksud dia. Okey, seterusnya. Okey, Ustaz pergi sedikit berkenaan dengan jenis jihad. Okey, ni sebenarnya unit 2, tapi tak apa. Kita sebut dahulu, untuk minggu hadapan kita akan masuk sedikit demi sedikit berkenaan dengan tajuk ni, tajuk jihad ni. Okey, jenis jihad. Jenis jihad macam Ustaz cakap tadi, kita akan tahu jenis jihad. Okey, jenis jihad disebutkan di sini ada 5. Okey, jenis jihad disebutkan di sini ada 5. Okey, yang pertama, okey boleh tengok. Yang pertama, jihadun nafsi. Jihadun nafsi. Okey, maksud jihadun nafsi ni jihad melawan hawa nafsu. Tu adalah jihad. Lepas ni kita akan belajar sedikit berkenaan jihadun nafsi. Yang seterusnya ni kita akan belajar pada hari yang seterusnya. Okey, yang kedua, jihadus syaitan. Jihadus syaitan. Jihad melawan hasutan syaitan. Tadi kita lawan nafsu kita. Nafsu ni bukan syaitan. Nafsu ni lain. Ni adalah diri kita. Yang kedua, kita lawan hasutan syaitan. Okey, yang ketiga, jihadul kuffar. Jihad menentang orang kafir. Ada jihad menentang orang kafir. Kita akan tengok perincian dia lepas ni. Kita akan kaji lebih lagi apa ni jihad menentang orang kafir ni. Okey, seterusnya nombor 4, jihad murtaddin. Jihadul murtaddin. Jihad memerangi golongan murtad. Golongan murtad ni agama Islam macam kita tetapi keluar daripada agama. Ada jihad kita untuk memerangi golongan ni. Okey, yang kelima, jihadul munafiqin. Jihad menentang orang apa? Orang munafik. Orang munafik ni kita dah belajar. Dah belajar dah ke? Dah hafal dah ke hadis orang munafik? Innal munafiqun thalathah, idza haddatsa kadzaba. Apabila bercakap dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia mungkir janji. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah dia khianat. Tu adalah sifat orang munafik. Orang munafik. Siapa rasa dia bercakap dia bohong, hati-hati. Siapa rasa dia buat apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Siapa rasa dia berjanji dia tak tepat janji dia, hati-hati. Siapa rasa dia diberi amanah tapi dia khianat, hati-hati. Sebab tu adalah sifat orang munafik. Kena ingat orang munafik ni bahaya. Adalah golongan yang berbahaya. Okey, seterusnya Ustaz masuk sedikit sahaja berkenaan dengan jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Okey. Jihadun nafsi ialah jihad menahan keinginan. Okey, kita tahan keinginan kita, nafsu syahwat. Keinginan nafsu syahwat yang cenderung melakukan keburukan. Okey, kita nak buat jahat, kita nak buat keburukan, kita tahan. Dan maksiyah. Maksiyah ni dosa lah. Apa-apa dosa, dosa besar ke, dosa kecil ke, sekiranya kita tahan, tu adalah jihad. Sebab kita tahan keinginan nafsu syahwat kita. Okey, ia merupakan tarbiyah manusia. Itulah kita pernah dengar istilah tarbiyah ni. Sekolah kita buat slot tarbiyah, buat aktiviti tarbiyah, program tarbiyah, apa? Qiyamul Lail, baca Yasin. Untuk apa tu semua tu? Untuk mendidik hati kita ni. Ia merupakan tarbiyah manusia terhadap dirinya
untuk mentaati Allah. Jihad ni tarbiyah kita untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak fitnah. Fitnah ni besar pada zaman akhir zaman ni. Fitnah ni banyak yang berlaku. Kita tahu orang tu fitnah orang tu, orang ni fitnah orang ni. Jadi fitnah ni sesuatu yang mudah berlaku pada waktu sekarang. Okey, menolak fitnah nafsu dan syahwat daripada melakukan kemungkaran dan maksiat. Okey, panjang kan? Susah nak faham. Tetapi tak apa. Yang penting kita ingat jihadun nafsi ni, jihad menahan keinginan nafsu syahwat yang cenderung melakukan keburukan dan maksiat. Sebagai apa? Sebagai tarbiyah untuk mendidik diri ataupun tarbiyah kepada diri kita untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesan-kesan dia. Sekiranya kita tak dapat tahan, dia akan menyebabkan fitnah. Fitnah kepada kita, fitnah kepada agama kita. Yang penting fitnah kepada agama kita. Agama kita jatuh disebabkan kita. Banyak perkara-perkara yang berlaku, orang salahkan agama, bukan salahkan diri kita. Kita yang buat silap, tapi orang salahkan agama kita. Kita tak suka benda tu. Tetapi sekiranya kita tahan, contoh kita nak buat sesuatu keburukan, kita tahan, kita akan masuk dalam kategori jihad melawan nafsu. Besar pahala jihad melawan nafsu. Okey. Ustaz nak stop share dulu. Okey, ada apa-apa soalan? Tak. Tak ada. Okey. Untuk hari ini kita belajar berkenaan dengan, Ustaz ulang sedikit. Untuk hari ini kita belajar berkenaan dengan tajuk jihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat. Okey. Jihad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Apa jihad yang berlaku pada zaman Nabi ni? Okey, konsep jihad kita tahu. Jihad ialah mencurahkan daya dan tenaga, kekuatan demi meninggikan kalimah Allah. Kita curahkan daya tenaga kita untuk meninggikan kalimah Allah dan menegakkan Islam. Okey, seterusnya kita tahu juga, kita belajar juga tadi berkenaan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Apa dia sebut? Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Surah Al-Hajj ayat 78. Dan kita juga belajar tadi berkenaan dengan kita tahu jihad ni ada 5 jenis. Yang pertama tadi kita belajar dah satu berkenaan dengan jihadun nafsi. Jihad melawan nafsu. Okey, jihad melawan nafsu ni kita boleh huraikan ataupun kita boleh sebut jihad menahan nafsu syahwat kita untuk melakukan sesuatu keburukan. Apa impak positif ataupun kebaikan daripada jihad ni? Kita mentarbiah diri kita untuk mentarbiah hati kita untuk buat sesuatu kebaikan. Kita tarbiah hati kita, jaga diri kita. Kita nak elak daripada apa? Kita nak elak daripada fitnah yang berlaku pada akhir zaman. Jangan disebabkan kita, agama kita difitnah, agama kita jatuh, agama kita hancur, dipandang remeh. Jangan disebabkan kita. Kita kena jaga. Sebab tu penting untuk jihad lawan nafsu ni. Okey. Ada apa soalan sekali lagi Ustaz tanya sebelum kita berakhir? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Okay, faham? Tak ada. Faham tak? Faham. Faham. Okay, lepas ni Ustaz akan bagi latihan. Boleh buat dalam Google Classroom Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz.